Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid-murid tahun 3, untuk subjek pendidikan Islam tahun 3, minggu ini kita masuk kepada topik ilmu dituntut, adab dipelihara. Minggu ni kita masih lagi dalam topik yang sama seperti minggu lepas. Topik kita masih lagi dalam topik yang sama, tapi kita dah pun beralih kepada muka surat yang lain. Boleh buka muka surat yang ni dah, muka surat 130. Kita baca teks yang diberikan dan kita cuba amalkan apa yang nak disampaikan di dalam petikan tersebut. Kita cuba baca dulu. Berikut saya bacakan biodata ringkas tokoh murid cemerlang tahun ini. Tokoh murid cemerlang bermaksud pelajar yang mendapat keputusan cemerlang di sekolah. Beliau merupakan seorang yang sangat bersopan santun dan menghormati guru. Bersopan santun dan menghormati guru di sini bermaksud seorang murid yang mempunyai adab dan akhlak yang mulia. Beliau juga menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Dia tunjuk kesungguhan dia, iaitu semangat dia dalam nak mendapatkan sesuatu ilmu. Tak pernah putus asa, sentiasa rajin berusaha untuk dapatkan ilmu dan hindarkan diri dia daripada melakukan dosa. Elakkan diri dia daripada melakukan apa-apa kesalahan yang dilarang oleh Islam. Rahsia kejayaan beliau ialah ikhlas, iaitu terima dengan rela hati apa yang dia lakukan. Nak menuntut ilmu, menuntutlah dengan hati yang rela dan juga redha dengan apa yang dia lakukan. Itu bermaksud ikhlas. Kemudian sentiasa berdoa. Apabila kita menuntut ilmu, kita hendaklah sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala masukkan ilmu yang kita pelajari ke dalam diri kita. Jangan pernah kita putus doa. Setiap apa yang kita buat memerlukan kepada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya adalah sabar. Nak menuntut ilmu bukan mudah. Kadang-kadang mempunyai cabaran dan dugaan-dugaan yang tertentu. Kemungkinan kita tak faham apa yang dipelajari, kemungkinan mengambil masa yang sangat lama. Dengan itu, kita perlu sentiasalah sabar dalam menuntut ilmu. InsyaAllah kejayaan akan tiba. Yang seterusnya, menjaga masa. Jangan pernah kita mensia-siakan masa yang kita ada. Gunakan masa yang kita ada dengan sebaik-baiknya. Penuhilah masa kita dengan menuntut ilmu. InsyaAllah kita akan berjaya. Beliau yang dimaksudkan di sini ialah Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Dipersilakan. Berikut adalah teks yang ada dalam buku teks ini. Menceritakan mengenai rahsia kejayaan seseorang individu untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Baik, tengok muka surat sebelah. Kita tengok dialog yang ada dalam muka surat 131. Kita baca satu persatu. Nombor 1, tahniah atas kejayaan mendapat anugerah tokoh cemerlang. Anugerah tokoh murid cemerlang tahun ini. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan lain? Nombor 2,
Terima kasih. Kita sebagai pelajar mesti mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Itu pesanan daripada pelajar yang cemerlang. Dia kata kita perlu mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu mempunyai cara dan kaedah serta tingkah laku yang tertentu, iaitu tingkah laku dan cara yang baik untuk menuntut ilmu, supaya apa yang kita buat, ilmu yang kita tuntut tu dapat masuk dalam diri kita. Kita mesti amalkan adab yang baik. Itu kunci utama dia. Yang ketiga, apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Kenapa adab menuntut ilmu ni penting untuk diamalkan? Nombor 4, mudah memahami isi pelajaran. Apa yang kita belajar tu mudah faham. Bila guru ajar, kita terus dapat terima dan dapat memahami. Cikgu perlu ajar sekali saja, tak perlu ajar banyak-banyak kali. Ilmu dah pun masuk dalam diri kita. Dan seterusnya, ilmu bertambah berkat. Ilmu yang kita terima tu diredai. Guru reda beri ilmu pada kita, menjadikan ilmu yang kita dapat tu menjadi berkat. Yang seterusnya, bermotivasi untuk belajar. Bermaksud kita jadi semakin bersemangat untuk menuntut ilmu, makin bersungguh-sungguh untuk belajar. Yang seterusnya, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Bila belajar, kita akan jadi rasa semakin berseronok untuk belajar. Rasa tak nak tinggalkan ilmu tu. Semakin rasa semakin banyak nak belajar. Yang seterusnya, disayangi guru dan rakan. Apabila kita mengamalkan sesuatu adab yang baik, tidak dapat tidak, semua individu yang berada di sekeliling kita akan menyayangi kita. Yang seterusnya, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka pada orang yang suka menuntut ilmu. Okey, yang seterusnya, nombor 5, boleh kongsikan doa belajar yang selalu diamalkan. Nombor 6, doa belajar. Ini merupakan doa yang kita sering bacakan sebelum kita belajar, sebelum kita memulakan belajar di kelas. Iaitu bacaannya adalah Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ini merupakan doa yang kita baca setiap kali sebelum kita mula belajar. Ini adalah doa untuk kita minta Allah Ta'ala bukakan hati kita supaya kita dapat terima ilmu itu dengan baik. Itu maksudnya. Yang ketujuh, terima kasih atas perkongsian. Kita tengok kotak yang di bawah, rumusan. Adab menuntut ilmu dapat menjamin keberkatan hidup serta bermanfaat untuk diri dan juga masyarakat. Itu adalah rumusan bagi pembelajaran kita pada hari ini. Adab menuntut ilmu ni memang dapat menjamin. Bila kita dah mengamalkan sesuatu adab yang baik tu, memang tidak dapat tidak, memang dia akan menjamin keberkatan serta bermanfaat. Ilmu yang kita dapat memang sudah tentu bermanfaat untuk kita dan masyarakat. Ilmu yang kita dapat gunakannya untuk diri kita dan juga kita dapat gunakannya untuk masyarakat juga. Sekian saja pembelajaran kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.